Tangisan saya semata-mata tak dapat membantu menghangatkan mereka, tak dapat membantu mengenyangkan mereka. Jadi nak nangis-nangis tak apa, tapi lepas tu kena gerakkan dan lakukan sesuatu. Dalam tahun 2014, saya telah dihubungi oleh mereka yang berada di Syria Care pada waktu itu untuk bertanya sama ada saya berminat untuk bersama-sama mereka. Jadi kerana kecenderungan saya menggerakkan bantuan walaupun secara persendirian, yang mana saya kumpul dan serahkan kepada NGO lain, mereka terpanggil untuk mengajak saya bersama-sama. Dan alhamdulillah dengan persetujuan daripada suami saya mula bekerja di Syria Care daripada Jun 2014 sehingga sekarang. Saya fikir saya sangat passionate dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak pernah menghadkan waktu kerja saya di antara 9, 6 ataupun 8 hingga 5 sahaja. Biasanya kerja-kerja di pejabat yang melibatkan staf di pejabat of course lah pada waktu bekerja yang ditetapkan. Tetapi apabila terpaksa berhubung dengan mereka yang berada di Syria, ianya akan dilakukan di luar waktu kerja kerana perbezaan masa. Dan apabila kita buat kerja ini, kita kadang-kadang dicemoh juga. Ada sahaja haters di luar sana yang membuat tuduhan-tuduhan liar tanpa ada sebarang bukti. Kita kena cekal dan kita kena yakin kalau kita tahu apa yang kita buat tu benar dan mengikut landasan, tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum manusia, kita kena jalan terus sahaja. Sebagai manusia, kita ada sahaja ups and downs-nya dan saya tak terkecuali. Saya tak boleh nak mendabik dada mengatakan saya tidak pernah rasa untuk berundur. Saya tahu keperitan mereka dan kerana saya mengikutinya secara dekat dan juga kerana faham kedudukan mereka sebagai ahli bumi Syam. Dan saya faham kerana bagaimana kita boleh berperanan untuk membantu mengeluarkan mereka daripada situasi itu. Itulah yang menjadi motivasi untuk saya teruskan kerjaya saya di sini. Sakinah ni dia tahu mengimbangkan masa. Jadi kita tak boleh nak kata yang dia tu memberi perhatian kepada satu perkara saja. Rasa macam dia berada dengan kita pada sepanjang masa. Tapi dia pada sepanjang masa pun dia bekerja. Jadi bila-bila kita panggil, dia datang. Kalau tak panggil pun, kalau hari Minggu, dia datang. Pada masa sama dia bekerja, dia pergi ke Turki, dia pergi ke Syria, dia pergi ke Lebanon. Tapi pada masa sama saya rasa dia ada di rumah sebab dia terlalu rapat dengan family. Apa yang dia lakukan sekarang ini adalah sebagai NGO untuk membantu rakyat Syria yang terperangkap dalam peperangan. Jadi harapan saya semoga dia berjaya membantu rakyat-rakyat Syria yang terpaksa lari dari rumah mereka, tanah air mereka. Pada masa sama, Sakinah juga perlu memberi perhatian kepada tugas-tugas kewajipannya di rumah. Dia tahu apa yang perlu yang dia buat. Tahun 2019, kami berkesempatan berjumpa dengan Allahyarham Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perkataan pertama yang dia lontarkan kepada kami, dia tanya, siapa ketua NGO ni? Dia kata, awak ke ketuanya? Saya cakap, ya. Allahyarham berkata, kita perlukan lebih ramai wanita untuk keluar melakukan kerja-kerja ini supaya seimbang dengan kaum lelaki. Kita cuba kaji balik apa yang dia katakan kerana kebanyakan yang melaksanakan kerja-kerja ini diketuai oleh kaum lelaki. Sedangkan yang ramai menjadi mangsa adalah kaum wanita dan kanak-kanak. Jadi yang lebih memahaminya tentulah kaum wanita dan kanak-kanak. Tidak dapat dinafikan, kita kaum wanita kadang-kadang ada kekangan-kekangannya, mungkin kekangan keluarga, suami dan anak-anak dan sebagainya. Tetapi kalau kita dapat mengatasi itu dengan baik, menguruskan urusan keluarga, kemudian kita menguruskan urusan kerja, saya yakin perkara itu dapat dilaksanakan. Jadi asalkan kita tahu kedudukan kita di rumah dan di tempat kerja, insya-Allah kita juga boleh, siapa sahaja di luar sana boleh memimpin apa sahaja yang kita lakukan, termasuklah gerak kerja di NGO. Dia anak yang comel, anak yang baik, anak yang rajin. Dan memang dia pun dari kecil macam kita ke dapur, dia ikut sama ke dapur.
sibuk nak basuh pinggan. Wah, amat gembira, syukur pada Allah lah. Tuhan bagi kebolehan, kemampuan dia dapat uruskan untuk membantu orang lain daripada keluarga dia sendiri kan. Selain ibu bapa dan keluarga dia. Pada tahun 2020, saya sebenarnya dikejutkan pada waktu itu kerana menjadi salah seorang penerima anugerah khas Maulidur Rasul, Majlis Maulidur Rasul pada tahun itu, pada tahun 2020. Puan Siti Sakinah is not a boss. She is a leader actually. So bila kita cakap pasal leader, dia adalah seorang yang menyambut baik setiap pendapat daripada staff, dan so dia tidaklah meletakkan dirinya itu sebagai seorang yang di atas. Dia meletakkan dirinya sebagai seorang yang sentiasa bergerak bersama staff untuk memajukan, untuk meningkatkan organisasi. Seronoklah bekerja di sini sebab dia seorang leader yang memahami lah. Setakat yang saya kenali memang dia sangat memahami staff dia lah. Orang di sekeliling kita memainkan peranan yang besar sebenarnya untuk menjadikan kita kuat dan dapat bertahan. Jadi saya fikir yang utama sekali tentulah suami saya, sebab tanpa keizinan daripada dia tak mungkin saya akan berada di sini selama ini. Begitu juga dengan anak-anak. Tak lupakan juga mak dan ayah saya dan adik-beradik saya. Itu memang the best supporter saya. Syariah Care sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kita menyokong satu sama lain dalam kita melaksanakan kerja-kerja ni. Memang kerja-kerja ni walaupun orang luar nampak macam banyak kerja ke dekat NGO kan, tapi sebenarnya ini sangat mencabar. Kita jangan rasa rugilah apa sahaja yang kita buat untuk orang lain, tak kira di mana sahaja. Sebenarnya kitalah penerima manfaat pertama sebelum mereka. Jadi kami di Syariah Care sangat-sangat mengharapkan orang ramai dapat bersama-sama dengan kita dengan menggerakkan usaha-usaha bantuan ini supaya apa yang kita lakukan di sini dapat mereka manfaatkan di sana.